Assalamualaikum dan salam Jumaat. Kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Saya Fariha On. 22 Oktober 2021. Terlepas kita minggu ini hari Jumaat. Sekejap je. Rasa macam minggu lepas kita balik cuti. Jumpa ziarah keluarga dan sebagainya. Hari Jumaat kembali. Jadi apa pun kita mengharapkan anda semua sihat berada dan bersama dengan keluarga, dengan teman-teman. Tapi yang pentingnya sekarang bagaimana kita juga perlu persiapkan diri kita dalam kita melihat cuaca sekarang ini sebab kita melalui fasa peralihan monsun hingga awal November nanti, Fitri. Itu yang sekarang ini hujan lebat kan, kita dapat kilat dan sebagainya. Dan itulah dia, mungkin banyak kawasan yang tenggelam dan kita juga lihat ada kenderaan yang rosak. Jadi anda betul-betul kena buat persiapan dan tak boleh lagi ikut kata hati. Kalau boleh gunakan teknologi yang mengetahui di mana kawasan yang mungkin sesak. Sebab kita takut nanti anda terperangkap sampai tenggelam kenderaan di kawasan yang memang kritikal. Tengok itulah, mungkin kena cakna kena sentiasa prihatin dengan maklumat semasa. Sebab saya tengok ada kawasan memang betul-betul kalau kenderaan lalu pun memang hampir tenggelam dan nak lalu pun nanti akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kalau anda tak mahu terperangkap, jadi kena buat perancangan di mana perlu anda lalu. Mungkin ada jalan alternatif untuk sampai ke destinasi anda. Mungkin apa yang Fitri cakap tu, anda boleh juga dapat sedikit maklumat perkembangan berkenaan cuaca, di mana paras sungai dan sebagainya. Aplikasi My Public Info Banjir, kat situ semuanya ada. Jadi terutama kepada penduduk-penduduk di penempatan yang macam kawasan rendah kan, Fitri. Lepas tu kawasan hotspot banjir, lepas tu dekat berhampiran dengan sungai, itu sebenarnya perlu buatkan persiapan awal lah untuk berhadapan dengan fasa peralihan monsun. Dan saya lihat ada juga individu yang baru nak mula berniaga sebab baru dibenarkan sektornya, tapi rumah mereka di kawasan yang memang rendah kan, dan terpaksa keluar kos pula di saat diuji dengan ekonomi yang tak berapa stabil, baru nak mula berniaga, air dah masuk kawasan. Jadi ini menyebabkan dah betul-betul diuji, perlu meningkatkan tahap kesabaran dan semoga ada solusi yang terbaik untuk industri yang berkaitan. Baik, hari ini kita nak kongsikan banyak juga cerita inspirasi, Fitri. Antaranya kita nak kongsikan ini berkenaan dengan seorang penghantar makanan ni, dia ada PhD. Okey. Bagaimana meneruskan kelangsungan, tak mengira apa sahaja pekerjaan asalkan halal untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka bersama dengan keluarga. Padahal lihat ada kelayakan doktor lagi. Tapi demi survival ataupun mungkin dia ada kepuasan tersendiri ataupun betul-betul dalam konsep enjoy little things, tapi pada masa sama ada wang yang mengalir masuk. Betul. Okey, nanti kita akan kongsikan bagaimana keteguhan semangat. Sebab semua orang dia memang rasa malu kan. Betul. Tapi ini betul meruntuhkan rasa keegoan. Tak ada apa yang kita malukan sebab ia rezeki halal, anda bergerak. Mungkin sebab itulah anda nanti akan mendapat lebih banyak doa dan anda mungkin dapat peluang yang lain yang lebih hebat suatu hari nanti. Dan kita nak berkongsi juga pengalaman rakyat Malaysia ini, katanya dah berkelana dekat luar negara. Banyak negara dah pergi buat kerja-kerja kemanusiaan kan, CSR dan sebagainya. Jadi ini antara negaranya Papua New Guinea, dia dah pergi dekat Thailand, dekat UK. Sekarang ni katanya bersama dengan keluarga, suami dan juga anak dekat Jepun. Okey, jadi yang dibuat aktiviti senaman seperti yoga, memberi nasihat, makanan dan apa sahaja yang membawa kepada senyuman komuniti setempat. Bukan senang ya, sebab kita orang luar datang tiba-tiba memang tak boleh. Betul. Sebab pasti perlu mencipta satu repo yang baik dengan komuniti tempatan supaya dapat kita diterima dan rasa selesa untuk berkongsi ilmu. Dan juga kita kongsikan nanti, kita cuba untuk menghubungi keluarga Allahyarham Muhammad Dia Cik Yusof, di mana itu antara pegawai bomba kanan yang telah pun gugur ketika perjuangannya cuba untuk menyelamatkan penduduk di kampung Sungai Putak Melaka. Ini yang tular videonya. Jadi kita cuba untuk menghubungi keluarga ataupun warga kerja bomba di negeri Melaka. Okey, itu antara rangkuman hari ini yang mana anda juga berpeluang untuk sedekah dan infak dengan pelbagai program yang telah pun dirancang di hari Jumaat ini. Sebab sahabat kepada Jumaat ialah selawat, sedekah, juga paling penting ialah silaturahim. Ya, insya-Allah. Jadi anda mungkin tak sabar. Faria ada perancangan untuk hari keluarga ke? Tiada. Pulang ke sudah, saya minggu lepas sudah pulang. Okay. Jadi minggu ini saya lebih mengutamakan perancangan sebab sekolah nak buka. Okey. Kan anak-anak kita nak ke sekolah 1 November nanti, ada yang 8 November. Jadi sebab cek-cek anak seluar, anak saya dah tak buat. Jadi mungkin minggu ni untuk itulah persiapan dia lah. Okey. Itulah dia, kita pun seronok sebab bila anak ni dia
teringin nak berkawan kan. Saya tengok anak saya pun memang teruja nak pergi sekolah balik kan. Sebab dah lama tengok dinding kan. Dia dah lama dengan keluarga, pasti nak ada satu vibes yang baru dalam kehidupan. Bukan tak suka sekeluarga, tetapi ialah dengan kawan lain kan. Nak sembang isu kawan. Jadi inilah peluang untuk mereka kembali ceria di alam sekolah. Baik, samping itu juga kita tadi dah warakan bagaimana kita nak berkongsi pengalaman kan. Ada individu ni berkelana di luar negara sambil tu buat khidmat sosial sebagainya. Ini kita teruskan terbang sayap memberi khidmat. Orang Penang ni, orang Pulau Pinang. Kita bersama dengan Puan Fazila Bazari. Sekarang ni berada di Fukuoka, Jepun. Tapi kita nak berkenalan lebih dalam dulu. Siapakah individu ini? Bergelar seorang konsultan dan jurulatih yoga, Fazila Bazari, wanita kelahiran Pulau Pinang, begitu aktif melakukan pelbagai kerja amal dan aktiviti kemasyarakatan bukan di Malaysia tetapi di seantero dunia. Dia pernah berkhidmat dan berbakti di beberapa buah negara seperti Papua New Guinea, United Kingdom, Thailand, Kenya dan kini dia berada di Fukuoka, Jepun melaksanakan tugasannya selain bersama anaknya yang belajar di negara matahari terbit itu. Fazilah menguruskan program berbentuk latihan, bimbingan, komunikasi dan kesejahteraan masyarakat dan komuniti di peringkat antarabangsa melalui organisasinya UYAT PNG. Berbekalkan pengalaman bertahun-tahun di luar negara, dia turut menjalankan kempen kesihatan awam serta memulakan program komuniti kesihatan sosial seperti The Yoga Unites Youth Empowerment and Transformation dan Walk and Yoga for Life. Inspirasi kejayaan yang dicapai pada hari ini membuatkan dia ingin terus membawa perubahan dengan mengambil pendekatan secara holistik selain mendedikasikan tujuan hidupnya untuk memberi kesedaran kepada manusia di serata dunia. Okey, itu dia gambaran tentang perjuangan membawa misi yang baik di seantero dunia. Mungkin banyak lagi perancangan yang dibuat oleh Fazila Bazari demi kepuasan, demi mencari self-satisfaction dan self-accomplishment. Baik, kita nak bersama dengan Fazila. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, ini dia wajah individu yang tadi nampak aktif ya. Boleh yoga, boleh buat pelbagai aktiviti. Okey, bagaimana segala yang boleh bermula, Fazila? Permulaan macam mana boleh tercetus idea untuk kembara untuk berbakti kepada komuniti yang pelbagai? Oh, okey. Bila saya cikgu yang mengajar pergerakan, cikgu yoga dan saya belajar menjadi pakar untuk behavior change, untuk ubah tingkah laku. Jadi bila saya ada anak, saya tahu saya tak boleh pergi kerja, saya kena belajar untuk membuatkan pekerjaan yang saya boleh ibu dan boleh kerja juga. Kerja yang boleh to extend my work untuk mencapai kepada semua manusia all over the world, di mana-mana yang kita duduk. Jadi saya rasa apa yang saya punya purpose, purpose untuk membuat kebaikan kepada dunia. So I'm using saya punya pendidikan dan saya rasa macam ada bising sikit lah kat belakang. Okey je. Jelas. Jelas. Jelas, okey. Saya menggunakan pendidikan saya dan experience saya untuk mencapai kepada orang yang lain. Fazila, dah berapa lama sebenarnya meninggalkan Malaysia dan berkhidmat melakukan semua ini kan? Dengan kami rasa macam anda sebenarnya membawa nama Malaysia juga dengan apa yang anda buat ni. Tapi nak tahu juga dah berapa lama sebenarnya? Saya tinggal Malaysia sudah 20 tahun. Oh. Jadi kerja saya, jadi bahasa Malaysia saya not so dah asimilasi di negara luar. Ya. Jadi saya kerja dekat Papua New Guinea selepas saya graduate dari UiTM. Saya Papua New Guinea, saya kerja dengan National Newspaper.
Lepas tu bila saya dah kahwin, bila saya ada anak, saya tahu susah nanti nak buat kerja. Saya belajar untuk jadi cikgu untuk mengajar yoga. Lepas tu dari situ saya belajar lagi banyak yang macam neuro-linguistic programming dan jadi pakar untuk behavior change expert. Wow. Jadi sekarang kerja saya di Port Moresby adalah untuk untuk mengubahkan tingkah laku dan perubahan mindset kepada individu dan community, terutamanya belia-belia yang tidak bekerja, yang kurang pendidikan, yang risiko untuk masyarakat dan yang mempunyai ketagihan. Jadi sepanjang terbang ke pelbagai negara, sebab ada negara yang memang ialah mungkin sukar untuk diakses ataupun budaya yang sangat berbeza seperti Papua New Guinea, Kenya dan sebagainya. Apa prinsip, macam mana cara untuk membawa diri supaya diterima oleh komuniti setempat? Sebab kita sebagai orang asing, pastinya perlu ada ciri yang unik supaya dapat diterima dengan baik dan dapat kita lakukan aktiviti yang kita mahukan. Ya, saya menggunakan aktiviti pergerakan yang saya gunakan adalah mudah, visible, semua orang boleh tengok, lepas tu konsisten. Lagi satu, dia termasuk inklusif dan dia mempunyai nilai yang paling jelas. Dan matlamat pun yang boleh dievaluasi. Lepas tu saya ada clear contributory statement untuk membuatkan pekerjaan yang mengkaitkan physical, mental, emosi, bawa orang ke satu to the stage bila dia orang rasa macam spiritual. Bila apa-apa yang ada jadi kat luar, kita boleh cari kedamaian ke dalam hati kita sendiri. Fazila, bila dah bertahun-tahun kan berkelana di tempat orang dengan pengalamannya, dan Fazila juga berhadapan dengan orang yang pelbagai kan, tadi macam kata orang-orang muda yang bermasalah dan sebagainya kan dalam memberikan khidmat sosial. Jadi kita tahu juga mungkin Fazila ada pengalaman yang menyentuh hati Fazila sendiri, mungkin pengalaman pahit melalui dalam menawarkan perkhidmatan khidmat sosial kepada mereka di luar negara ni. Negara-negara macam bila saya kerja dekat Bangkok dengan London tak banyak sangat, tapi bila kerja dekat tempat macam Papua New Guinea, masalah yang terbesar adalah jealousy, sexism, benci pada orang asing yang datang kepada negara lepas tu dapat kontrak untuk mengubahkan warga tempatan. Jadi itu lepas tu cyberbullying, buat macam-macam mengelirukan fake news untuk untuk nak membawakan nama yang baik, sebab saya perempuan of coloured nation, Asian, pergi ke luar negara lepas tu membawakan perubahan tingkah laku. Jadi itulah masalah yang paling besar sekali. Itu cabarannya. Jadi adakah diri Fazila penuh dengan cinta sebenarnya? Apa dia? Adakah diri anda penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk dunia? Yes. Penuh dengan cinta dengan saya percaya kalau kita seorang manusia, kita ada cahaya di dalam badan kita. Cahaya di luar dan cahaya di dalam. Cahaya yang di dalam paling cerah daripada cahaya yang di luar. Bila kita boleh membuatkan apa-apa pekerjaan yang boleh mengeluarkan cahaya yang di dalam badan kita adalah yang paling penting, yang paling important. Sebab kita boleh mencahayakan cahaya orang itu. Ya. Okay, Fazila sekarang ni berada di Fukuoka, Jepun ya? Anak belajar di situ ya? Ya. Anak saya 11 tahun belajar kat situ, yang lagi satu dekat UK. Okey. Bagaimana sokongan kekeluargaan itu dalam memberi semangatlah kepada Fazila untuk melakukan kerja-kerja seperti ini, sebab kena berjauhan, lepas tu nak kan dalam keadaan ni mulang ahli dan sebagainya. 100% support, sebab dia orang dari kecil-kecil dia orang dah ikut saya buat kerja saya. Dia orang sekali di mana-mana saya pergi, dia orang pun tolong saya campur dengan semua orang yang kita orang tak judge kamu orang isap dadah ke atau bunuh ke atau apa-apa, no judgement. Jadi dia orang tolong saya, dia orang seronok apa yang saya buat, dia orang pun datang volunteer bila ada cuti sekolah, datang volunteer dengan saya. Jadi saya dapat banyak support daripada immediate family saya dan juga
mak, bapa, kakak, semua orang bangga. Alhamdulillah. Ya. Bila nak balik Penang? Fazila, bila nak balik Penang? Oh, bila dia orang buka border, saya rasa macam New Year saya nak balik lah. Oh. Ya. Okey. Uh, Apa pun yang dilakukan, semoga dalam keadaan yang berbahagia. Jadi tak terindu ke dengan nasi kandak ke, Nasi roti kandak. canai ke, pasembor ke, macam mana? Ya, ya. Memang saya rindukan makanan-makanan dari Malaysia. Baik, Fazila, terima kasih banyak-banyak ya Wah, di atas terima perkongsian kasih. ini. Baik, kasih. itu dia. Fazila Bazari. Kita harusnya pasti setiap orang tu ada semangat dan juga cita-cita impian kan. Apa yang kita nak buat dalam hidup ni, memberi selagi kita boleh memberi. Itu antara pilihan Fazila. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita teruskan pengisian kita pada hari Jumaat ini. Kita cakapkan bagaimana seorang individu ini, dia tak kisah pun jadi penghantar makanan di siang hari. Malam kena buat tesis sebab sedang melanjutkan pengajiannya, dia ambil PhD kan. Okey, dan nak bersama dengan Cik Muhammad Akmal Azhar dan isterinya Nur Akmal Abdul Wahab untuk berkongsi kisah perjuangan demi survival, demi rezeki dan juga mungkin memberikan kesedaran kepada individu yang lain. Baik, di talian dah bersedia Cik Akmal dan Akmal. Nama dekat-dekat ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi ni tak keluar bekerja menghantar makanan? Hari ini cuti. Cuti, alhamdulillah. Mungkin sebab nak bagi tumpuan pada solat Jumaat Rasa Jumaat ni kita senang sikit lah. Kita tak payah. Okey, bagi yang bertanya, bagaimana boleh tergerak hati untuk menjadi penghantar makanan ni? Di saat berjuang dengan pengajian, dah terbiasa dengan ilmu, dengan tesis, dengan R&D semua. Dan ada masa untuk keluar ke sini demi menyampaikan hajat individu lah, hantar makanan dan semuanya. Ini bermula kenapa join sebagai penghantar makanan ni adalah sebab ni lah kita kira financial crisis lah waktu tu. Dah nak sambung belajar tu, kita dah habis dah tajaan, jadi kena cari income lah macam tu. Jadi waktu tu pula waktu pandemik kan, musim pandemik bermula, waktu PKP tu banyak lah nak gunakan penghantar makanan tu. Ambil peluang waktu tu lah macam tu. Baik. Ketika bila kata berhadapan dengan krisis kewangan itu kan, nak tanya jugalah Puan Nur Akmal sebagai isteri. Puan Nur Akmal bukan seorang guru dan Cik Muhammad Akmal ni bila kata sedang melanjutkan pengajian dalam PhD. Lepas tu ada 6 orang anak lagi nak dijaga kan, tanggungjawabnya yang cukup besar. Jadi masa sebagai seorang isteri ketika itu bagaimana bila suami mengatakan bahawa mungkin menjadi penghantar makanan ini perlu dilakukan antarusaha untuk meneruskan kelangsungan kalian? Pada ketika itu memang dia cakap dia nak cari kerja kan, kerja untuk menampung kewangan sebab semua kewangan tu macam dah kurang kan. Lepas tu dia kata apa kata dia jadi food rider. Lepas tu saya kata tak ada kerja lain ke kan mula-mula. Lepas tu sebab dia kata musim PKP kan susah nak cari kerja. Jadi dia kata dia nampak peluang dekat penghantar makanan lah. Kemudian saya kata tak apalah abang, boleh je asalkan rezeki yang halal, kita kerja tak ada masalah pun bagi saya. Jadi macam mana jadual hidup sikit berubah Cik Akmal bila mana sibuk dengan kerja, sebab ini memerlukan kerja pagi, petang, siang, malam jugalah dengan ada anak kecil lagi dan sebagainya. Macam mana menyusun kembali jadual hidup supaya lebih tenang, bahagia dan tenteram? Silakan. Jadi memang kalau penghantar makanan ni biasanya kerja tu full day kita buat full day, pagi, malam kan. Tapi kena pandai kena bahagikan lah. Ada hari yang kita cuti dan kita fokuskan dengan study kita lah. Dan kalau waktu yang kerja tu mungkin kena bahagi, macam saya buat waktu belah malam lah. Belah malam tu kena luangkan masa untuk selesaikan pengajian tu, study. Macam itulah. Dan pembahagian masa dan kena macam mana mengawal juga emosi, sebab kadang-kadang kita ada penat di luar, bila balik nak bertenang kan, jadi supaya tidak membawa
sisa-sisa kepenatan itu kepada isi rumah untuk menyangkut emosi yang luka itu di luar, balik ke rumah dengan tenang saja. Okey. Balik rumah dengan bahagia. Macam mana? Macam mana ya? Memang kadang-kadang tu memang penat kan. Kita penat tapi sebab bila di rumah tu sebab kita pun kena luangkan juga masa dengan keluarga. Jadi kita jangan kena kawal lah emosi tu. Supaya waktu di rumah tu kita janganlah fikir penat sangat tu, kita luangkan sikit dengan anak-anak sekejap. And then pembagian lagi pun isteri kat rumah memang banyak membantulah. Jadi kita kat rumah pun dah ni anak-anak semua isteri yang uruskan. Jadi begitulah. Puan Nur Akmal, saya nak tanya. Sebab kita melihat ada juga segelintir daripada masyarakat ni kan memandang kata ada PhD tapi kerja hantar makanan je. Jadi sebagai seorang isteri, ada tak berhadapan dengan kata-kata masyarakat sekeliling seperti itu? Oh, setakat ni tak ada lah. Sebabnya diorang pun tahu suami kerja macam tu untuk tambah pendapatan kan. Jadi masyarakat tak ada masalah pun bila dia kerja sebagai pengantar makanan lah. Setakat ni tak ada yang tanya lah. Okey, kalau macam bekas pelajar ke ada jumpa dengan Akmal? Ada? Hantar makanan tengok Ada jumpa student, ada jumpa kira yang staff-staff daripada dulu kerja di MP kan. Asal kau kerja ni? Ada juga. Kalian bagaimana? Diorang tu macam mana? Mereka tu macam mana bila dapat tahu mereka bagi semangat ke kan? Bangga. Tapi memang faham sebab kita waktu tu student. Kita student kan. Jadi macam mana pun dan dia tahulah kita nak cari rezeki kan. Tak ada masalah pun. Okey je. Semua dia lagi doa kan. Mudah-mudahan habis cepatlah belajar. Betul. Itu dia. Jadi kebahagiaan dalam mencari rezeki ni macam mana? Sebab ada banyak tanggungan kan. Jadi tiba-tiba rasa macam ada kekuatan baru. Walaupun kita nampak mungkin mungkin bila dikumpul-kumpulkan taklah macam mana, tapi mencukupi keberkahan dalam rezeki itu macam mana yang ingin Cik Akmal kongsikan? Keberkahan rasa tercukup, rasa cukup dengan barakah ini macam mana? Alhamdulillah lah. Sekadar kita ni lah orang kata barakah tu penting kan. Walaupun kita dapat sikit tapi kita rasa cukup lah. Kita tak bukan nak kita nak perlukan banyak kan. Tapi kalau rezeki tu halal, insya-Allah cukup untuk pakai makan keluarga kita, insya-Allah cukup lah. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan semuanya dipermudahkan tugas kalian juga pengajian dan juga Puan Nur Akmal. Terima kasih kerana menjadi sebagai contoh isteri yang memberi semangat kepada suami kan. Maknanya apa yang ada di sekeliling kita tu bersyukur dengan apa yang ada. Betul. Baik, terima kasih. 6 orang cahaya mata Mak, semoga membesar dengan soleh dan solehah insya-Allah ya. InsyaAllah. Itu dia. 6 orang bukan senang nak jaga. Ya. Nak buat thesis PhD bukan degree Renah nak anak lagi, nak mendidik lagi, nak bagi makan senang tapi nak mendidik tu yang paling cabar. Terima kasih untuk 2A Akmal dan Akmal. Semoga berpadu sampai ke jannah insya-Allah. Baik, seterusnya kita membawa kalian ini berkenaan dengan sedikit perkembangan yang kita dapat perkabaran duka kehilangan anggota ataupun pegawai bomba ketika cuba untuk menyelamatkan penduduk kampung di Kampung Sungai Putat ketika dilanda banjir kilat beberapa hari yang lalu. Jadi kita nak terus bersama dengan yang setia penolong Pesuruhjaya Bomba Abu Bakar Katain, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Baik Tuan, kita tengok banyak gambar video yang viral dari Melaka tentang di sebalik banjir kilat yang melanda ini. Jadi macam mana pihak bomba dan penyelamat sentiasa menyantuni dan siap siaga dalam menerima penjual laporan dan membantu warga yang terjejas di kawasan ini yang disebutkan Tuan? Okey, terima kasih kepada pihak MSI kerana sudi menghubungi saya dan menjemput saya dalam sesi pagi ini untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan situasi di Melaka. Alhamdulillah untuk maklumat semua, kami di Melaka sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua bencana, khususnya sekarang ini dikatakan musim timur laut. Kami bersedia dari segi segala persiapan logistik dan juga sumber manusia
dalam menangani apa juga situasi bencana di Melaka lah, khususnya untuk banjir. Di Melaka ni biasanya diistilahkan sebagai banjir kilat lah. Ya. Baik. Semalam pastinya warga ataupun keluarga di Jabatan Mubah Penyelamat di Negeri Melaka telah pun sama-sama telah menyempurnakan tugas akhir iaitu pengebumian Allahyarham Muhammad Dia Cik Yusof. Jadi mungkin bagi pihak bomba sendiri dari Negeri Melaka dengan apa yang telah berlaku ini, sebab kalian pastinya risiko tugas kalian itu kan dalam usaha untuk menolong orang lain, tetapi diri sendiri pun berisiko tinggi. Ya, kami sebenarnya memang merasakan sangat-sangat kehilangan kepada akibat pemergian Allahyarham Muhammad Dia bin Cik Yusof ni. Sebab beliau merupakan salah seorang pegawai yang sangat komited dan terbaik dalam jabatan, khususnya sebab beliau ni merupakan salah seorang ahli penyelam kita yang berkemahiran tinggi. Tapi ialah bagaimana kita sedia maklum, dalam melaksanakan kerja-kerja pengoperasian yang berisiko tinggi ini, segala situasi dan ancaman bahaya itu sentiasa bermain dengan kami sebagai anggota bomba dan selamat di negara kita lah. So, Allahyarham ni sebenarnya dalam proses penyelamatan kepada bangsa yang berlaku banjir kilat di kampung Sungai di Melaka tu, beliau sebenarnya telah bukan mengorbankan, berusaha dalam menyelamatkan mangsa dan membawa mangsa keluar daripada kawasan ancaman banjir, sehingga mengorbankan nyawa beliau lah dalam operasi penyelamatan tersebut. Baik. Seperti mana video yang tular tu tuan, itu maksudnya ketika itu Allahyarham telah dah pengsan ketika itu kan? Maksudnya bagaimana saksi yang bersama sahabat-sahabat yang berada di Pakistan dekat tu, sebab yang bila kita tengok video tu memang dah tengah-tengah rasanya kronologi kejadian itu. Ya, begini, sebenarnya beliau telah pun berjaya pada awalnya menyelamatkan dua orang yang terperangkap dalam tersebut di rumah tersebut. Tetapi apabila beliau ingin kembali semula bagi mengambil mangsa-mangsa yang lain, dah berlaku suasana yang di luar jangka, iaitu wujudnya dikatakan kepala air lah, datang daripada kawasan tadahan bersebelahan dengan kawasan kejadian, sebab menyebabkan beliau tertolak arus yang sangat deras pada masa itu. Dan pada masa itu beliau sebenarnya bersama dengan dua orang rakan beliau untuk menghampiri mangsa yang terperangkap, dan beliau ketiga-tiga pegawai ini telah pun dihanyutkan oleh darus yang deras. Tapi alhamdulillah dua daripada rakan beliau telah selamat dan dipanggil berjaya untuk melepaskan diri daripada suasana bahaya tersebut. Tetapi beliau yang agak terperangkaplah dalam kejadian harus tersebutlah. Macam mana tuan melihat komitmen anak buah pasukan petugas bomba penyelamat yang sentiasa sanggup gadaikan nyawa, sanggup apa saja demi keselamatan masyarakat? Mereka ni berjuang hingga ke titisan yang terakhir, tuan. Ya, sebenarnya pegawai ini dia sebenarnya bertindak sebagai pemandu jentera. Beliau sempat tidak terlibat dalam operasi penyelamatan, tetapi disebabkan oleh semangat yang ada, memandangkan terdapat beberapa mangsa yang terperangkap, telah pun mengujakan beliau untuk membantu rakan-rakan yang lain untuk membuat kerja penyelamatan. Satu sikap yang sangat terpuji, yang sangat tinggi nilainya, yang harus menjadi contoh kepada semua masyarakat lah dalam membantu dan memberikan sumbangan terbaik kepada masyarakat. Dan dalam berusaha untuk membela keluarga dan sebagainya, juga sebagai keadilan kepada ahli waris yang tinggal. Dengan cerita akan diusahakan kenaikan pangkat untuk arwah. Bagaimana tuan? Saya telah pun
bincang dengan pihak pengurusan tertinggi jabatan dan mereka juga telah bersetuju untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat. Tapi apa pun saya serahkan kepada pihak pengurusan tinggi jabatan dalam menilai kenaikan pangkat arwah lah untuk di masa akan datang. Baik. Tuan, terima kasih Tuan di atas perkongsian ini. Kami doakan semoganya segala tugasan kalian dilindungi sentiasa oleh Allah SWT. Boleh saya tambah sedikit? Ya. Silakan Tuan. Dengan situasi di Melaka semalam. Sebenarnya kami telah pun menerima sebanyak 23 panggilan banjir di seluruh Melaka pada hari kemarin lah. Yang melibatkan seramai lebih kurang 750 bangsa di 3 buah daerah di seluruh negeri Melaka. Dan kami di Melaka ni telah pun mengoperasikan di peringkat jabatan 12 pusat pemindahan mangsa, iaitu di Melaka Tengah, daerah Alur Gajah dan juga daerah Jasin di seluruh Melaka, insyaAllah. Dan kami sentiasa akan bersiap sedia dan bersiap siagalah dalam menangani setiap bencana yang ada insyaAllah. Baik, bersama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih kepada Yang Setia Penolong Putrajaya Bomba Abu Bakar Ketain, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka, yang bersama dalam satu angkatan yang terbaik untuk membantu komuniti dalam situasi kritikal seperti bencana ini. Baik. Terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan berbicara lanjut berkenaan dengan cinta rasul pada ahli ilmu. Selepas ini di MHI. Kembali di MHI di halaman Jumaat yang permai dan sejahtera, dan kita nak mengajak anda untuk kembali cinta pada Rasul. Namun sebelum itu, ini sebuah rangkuman untuk anda dapatkan maklumat dan inspirasinya. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang. Itu dia gegaran semangat daripada Ustaz Syed Nur Hisham. Dan kita pun sedari bahawa bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari Jumaat yang tenang ini kita nak mengajak anda untuk kembali mencintai ilmu ke tahap yang tertinggi. Dan bersama dengan Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Ustaz Hanafi Abdul Malik, untuk berkongsi semangat cinta ilmu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi saya sebutkan tentang bulan kelahiran. Pastinya kita inginkan ilmu itu menjadi satu perkara yang amat penting. Sebab kalau kita melihat kepada sirahnya, memang disebutkan supaya bacalah. Jadi ada kaitan dengan ilmu yang amat rapat. Macam mana kita ingin menggamit cinta ilmu itu seperti mana yang disarankan oleh baginda Rasulullah? Silakan Ustaz. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran dan bulan kewafatan Rasulullah SAW. Dan bila kita sebut hari ini, hari Jumaat adalah hari yang mulia. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tanpa ilmu, tuan-tuan, kita tak akan mengenali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, wahyu pertama pun turun ke atasnya adalah Iqra, baca. Dan Nabi ni, kalau kita sayangkan Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi iaitu mencintai ilmu. Dan Rasulullah SAW kata tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan perkataan orang yang mengajar Al-Quran. Di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra adalah pusat yang mengajar kita untuk menghafal Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan ilmu duniawi, di mana kita telah ditubuhkan lebih kurang 10 tahun di Seri Gombak, dan kami ni sedang ingin mencari dana sebanyak 6 juta ringgit untuk pembinaan kompleks sekolah menengah, sekolah rendah, dan juga masjid dan juga pusat pendidikan. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jumlahnya 6 juta ringgit. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kenapa tuan-tuan perlu menyumbang di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra? Tak lain dan tak bukan kerana kita ingin melahirkan golongan generasi yang Quranik.
profesional, yang Quranik, dan di mana segala sumbangan tuan-tuan akan diaudit, kerana kami ini penolong wakil zakat, kami penolong zakat Selangor, kami juga penolong amil zakat Selangor, dan kami juga berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kami juga berdaftar di bawah Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Selangor. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, setakat ini pencapaian dari sudut akademik kami mendapat 100% muntas ataupun cemerlang dari sudut akademik dan juga dari sudut penghafalan Al-Quran. Ramai pelajar-pelajar di tempat kami ini berjaya menghafal Al-Quran, berjaya memasuki ke MRSM Ulul Albab dan pusat pengajian yang tinggi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila mana kita juga menyumbang sesuatu kepada program memandaikan anak bangsa, memandaikan Al-Quran ini, adakah kita juga mendapat pahalanya, saham akhirat sebagai jalan sedekah terbaik untuk membina generasi yang Rabbani yang betul-betul cintakan Al-Quran pada saat yang sama tidak meninggalkan keperluan duniawi mereka, Ustaz? Betul, tolonglah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahrah, kerana ini adalah satu perjuangan supaya ilmu itu tidak mati di tengah jalan, supaya kita lebih mencintai Nabi. Dalam masa yang sama, sifat Nabi ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ini penting, fatanah dalam berdakwah, fatanah dalam menyampaikan, fatanah dalam ni. Kalau kita tidak ada ilmu yang baik, tidak ada generasi yang berilmu, yang Quranik, yang profesional, maka Islam dipandang sebagai agama yang lemah. Jadi kami merayu sangat pada semua yang menonton MHI pagi ini, bantulah kami untuk melahirkan golongan yang bukan sekadar menghafal Al-Quran tetapi profesional dan bakal menjadi pemimpin. Bayangkan setiap sumbangan tuan-tuan untuk pembangunan komplek Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahrah ini, tuan-tuan akan mendapat pahala selama mana bangunan itu terbina, sekolah itu terbina, selama mana orang belajar di situ, berzikirullah, menuntut ilmu, itu semuanya mendapat pahala yang melimpah ruah walaupun kita telah meninggal dunia. Selama mana Mahat Tafiz itu berada, selama itulah pahalanya mengalir ke dalam akaun kita. Wallahu a'lam. Itu dia yang kita mahukan, anak yang soleh dan juga sedekah jariah berkekalan, juga ilmu yang manfaat. Inilah mungkin terkuncinya. Pastikan anda layari www.mtsfaz.com atau nombor telefonnya yang tertera di situ. Ustaz, sekali lagi, secara ringkas Ustaz, supaya dapat seru ramai-ramai bersedekah untuk hari ini, ambil keberkatan Jumaat. Silakan Ustaz. Tuan-tuan boleh tengok di kaca TV ada nombor akaun dan nombor telefon, dan di situ ada barcode. Tuan-tuan boleh tengok barcode ni dan kemudian boleh screenshot. Dan tuan-tuan dan perempuan Muslim Smart, rebut peluang ni. Rebutlah peluang ini kerana tak lain dan tak bukan sedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari lain. Ada yang mengatakan sedekah hari Jumaat sama afdalnya bersedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dah sampai berita ni pada telinga tuan-tuan di kaca TV tuan-tuan. Tak banyak, sedikit tuan-tuan. Tolonglah rebut peluang ni. Kami perlukan lebih kurang 1.2 juta sahaja lagi. InsyaAllah. Terima kasih pada penonton Malaysia. Doakan kami berjaya. Baik, insyaAllah berjaya. Ustaz Rafi Abdul Malik, Wakil Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahrah, untuk sedekah yang berkekalan demi ilmu akhirat yang kebaikan. Baik, nanti kita nak berkongsi kepada anda ini tentang segmen Gaya Hidup berkaitan dengan sarapan dengan tortilla sambal sardin yang menarik untuk anda lakukan. Saksikan. Ikan sardin mudah didapati sama ada dalam bentuk segar atau di dalam tin bersama sos tomato. Ikan sardin kaya dengan sumber protein selain daripada tinggi kandungan lemak omega 3 yang dapat membantu mengekalkan kesihatan jantung. Selain itu, isinya juga mengandungi vitamin D yang dapat meningkatkan kesihatan tulang dan gigi. Untuk hidangan kali ini, kami akan menunjukkan cara-cara membuat tortilla sambal sardin. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah tortilla berbentuk 4 segi, 3 atau 4 ekor ikan sardin, 1 biji bawang besar dan 2 ulas bawang putih yang telah dijincang halus, 2 sudu besar cili kisar, sedikit air asam jawa dan sedikit garam. Untuk memasak sambal sardin,
kita panaskan sedikit minyak masak. Tumiskan bawang dan cili kisar sehingga pecah minyak. Masukkan pula ikan sardin dan hancurkan. Masukkan sedikit air asam jawa dan sedikit garam. Bila sambal sardin sudah siap dimasak, angkat dan ketepikan. Ambil sekeping tortilla dan susun ke dalam loyang. Letakkan sardin sedikit. Ambil lagi sekeping tortilla dan ulang proses yang sama. Taburkan sedikit cili padi sebagai hiasan. Kemudian, bakar di dalam oven menggunakan suhu 180 darjah Celsius selama 15 minit. Tortilla sambal sardin dah siap. Selamat mencuba. Sedapnya lapar. Cik, tengok resepi ke? Itulah dia. Resepi apa pula tu? Resepi apa Tak pula tengok tu? awak punya baju Ya? macam tepung pelita. Banyaklah. Okey, kita dah beras ketika kembali nanti kita akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana kita ingin mengutip kebahagiaan dengan berinfak. Semuanya di MHI. Resepi apa? Ya. Resepi apa? Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di MHI. Kita nak teruskan ini berkenaan dengan membeli kebahagiaan dengan berinfak. Untuk lebih lanjut, apa kata kita saksikan dahulu paparan visual ini. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka. Baik, itu dia sikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan beli kebahagiaan melalui infak. Baik, kita terus bersama dengan Ustaz Said Nur Hisham Al-Idrus secara maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan terlebih dahulu apa yang dikatakan bagaimana untuk membeli kebahagiaan ini. Apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal Ustaz Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada host kita, pada para penonton MHI yang dikasihi sekalian. Berkat hari ini hari Jumaat dan kita baru saja beberapa hari yang lalu mengingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini kita bicara berkenaan dengan Bantu Pesakit Sihat. Apa maksud projek Bantu Pesakit Sihat ini? Sebenarnya Yayasan Ikhlas. Kita mulakan projek ini sejak bulan Februari tahun 2019. Dengan kerjasama antara Yayasan Ikhlas dan Jabatan Bantuan Sosial di hospital-hospital, kita dapatkan maklumat bahawa adanya pesakit-pesakit yang mereka ini perlukan rawatan-rawatan susulan. Contohnya selepas pembedahan, selepas mereka ni dirawat, bila balik di rumah, mereka perlu kelengkapan susulan seperti tilam khusus, katil pesakit di rumah. Mereka perlukan wheelchair, ada yang terpaksa custom made sesuai dengan pesakit macam cerebral palsy itu CP itu, dia perlu custom ikut keadaan pesakit. Dan alhamdulillah Yayasan Ikhlas fokus kepada pesakit-pesakit ini yang kebanyakannya memang mereka tidak mampu
Jadi dengan sumbangan masyarakat, kita bantu mereka. Ada yang perlukan pampers, ada yang perlukan susu khusus. Ada seorang anak, subhanallah, lahir dalam keadaan tak cukup bulan, tetapi ibu ayahnya begitu tabah, jaga sehingga umur 15 tahun dah. Tapi kita tengok tu macam baby 3 tahun. Mereka perlukan dari segi pampers, susu, rawatan, ada pakai wayang untuk tebuk kat perut. Jadi Yayasan Ikhlas dengan projek bantu pesakit sihat, kita namakan macam ni lah. Sebab di kalangan masyarakat kita yang alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri rezeki pada dia. Walaupun setahun setengah musim COVID ini, gajinya berjalan. Ada yang bisnesnya bukan saja berjalan, walaupun ramai yang hadapi masalah terkesan dengan COVID, ada di kalangan kita yang bisnesnya bagus, meningkat. Ada yang pencennya masih berjalan. Memang berjalan lah yang pencen tu. Jadi kita sama-sama tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kongsi rezeki ni. Apatah lagi janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bantu orang susah. Rasulullah janji, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya yang menolong saudaranya. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita buktikan, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu padaku, nikmat sehat, nikmat rezeki, maka aku nak kongsi dengan orang-orang yang memerlukan ini. Kadang-kadang kita tak mampu nak cari pesakit. Kita tak mampu nak macam mana, apa keperluan dia. Ini yang Yayasan Ikhlas memainkan peranan melalui projek bantu pesakit sihat ini. Ada juga yang kita beli alat-alat kelengkapan pendengaran, alat-alat kelengkapan penglihatan. Penglihatan bukan kat sini Ustaz. Penglihatan, alat penglihatan, pendengaran. Saluran yang ada yang kena makan, dia kena tebuk. Di situlah dan kita melihat ada macam baru ni satu kes di Kelantan, ada seorang anak muda yang kemalangan, dia ni lumpuh. Allahu Akbar. Maknanya terbaring dalam tempoh masa yang agak lama. Jadi Yayasan Ikhlas pergi ziarah, ada wakil kita di Kelantan, pergi ziarah, sampaikan bantuan, kita cek keperluan tersebut. Jadi alhamdulillah, doa penerima itu moga-moga sampai kepada kita semua yang tolong mainkan peranan. Saya kempen, host yang tolong tanya soalan, Yayasan Ikhlas yang tolong uruskan. Moga-moga kita dapat berkongsi pahala dengan kegembiraan penerima sumbangan. Penonton snap kat skrin TV tu ada nombor akaun, nombor telefon, boleh snap sekarang untuk sama-sama kita menyumbang. Ambil berkat insya-Allah. Baik, insya-Allah dengan perkongsian daripada Ustaz hari ini, ramai rakyat Malaysia akan terus menyumbang untuk membantu mereka terus sihat bersama dengan Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Selamat, insya-Allah. Baik, itu dia Ustaz Said Nur Hisham Al-Idrus. Kita telah pun berada di hujung rancangan tapi orang Johor suka tapi ya. Tapi di belakang. Baik. Nanti minggu hadapan MHI akan bawakan ini berkenaan dengan isu yang pastinya ramai juga nak tahu berkenaan dengan dos penggalak vaksin COVID-19. Dah pun bermula ya untuk yang Sinovac. Okey, baik, dalam hidup ini kena jadi seperti bot penyelamat Fariha. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ramai yang kelemasan dalam hidup ini. Dalam cinta, dalam kewangan, dalam pelbagailah isu-isu konflik yang berlaku di sebalik hidup. Ayat awak tu. Terus. Cair. Baik, kita tinggalkan kalian. Ini sedikit paparan ini semalam. Katanya berlangsung. Malaysia telah pun menjadi tuan rumah bagi acara sambutan 50 tahun Five Power Defence Arrangements FPDA. Semalam saya dengar petang semalam. Itu dah bunyi kan? Lalu. Kuat. Jadi kita tinggalkan kalian dengan paparan visual ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ladies and gentlemen, look to your front. As you can see, our three magnificent Su-30 MKM. They will be coming towards us in a low fly pass. Ready your cameras. Here they come. The Su-30 MKM present to you the explosive Spam